Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma'in. Ahli kitab min lisani yafqahuni amma ba'du. Kita sambung balik kitab hasyik tepi ni nak. Tipi kitab Sabilal Muhtadi ni pan kitab Siratul Mustaqim ni. Karangan Syekh Muhammad Maulana Muhammad Syekh Nuruddin Al-Jinani lah, Syekh Nuruddin Al-Jinani. Syahadan, apabila seorang hendak pergi perpergian lah musafir itu, jika tiada mengetahui tanda kiblat, maka derhakalah ia pada pergi-pergian itu. Dia dosa kata dah. Kalau pergi-pergian dengan tak ready lah. Dan fardu ain mengetahui segala tanda kiblat, kena belajar dulu baru nak boleh jalan kata dah. Tetapi jikalau ada tandanya, jikalau yang mengetahui tanda kiblat, maka mengetahui itu fardu kifayah juga, jadi tak wajib ain lah. Kalau ada seorang antara ramai tu reti kiblat, ikut dia lah. Maka jika ia tiada dapat ijtihad sebab buta atau jahil daripada ilmu kiblat, maka harus ia mengikut kata orang yang mengetahui ilmu kiblat. Mengikut orang lain lah, tak tahu dah. Dan jikalau hairan pada ijtihad sebab tiada ketahui ketentuan kiblat atau bersalahan antara dua orang yang ijtihad, maka tak kali itu sembahyanglah ia tiap-tiap seorang barang sekendaknya. Tetapi wajib ia qada sembahyang itu. Qada mula sebab tak yakin. Pasal orang ni kata kau ni hantar kau ni. Kalau kita boleh ada petunjuk lah ni, ada Google Map ke apa. Dah. Kena ikut waktu lah. Google, panggil Google. Okay, Google Map dia panggil dah. Google apa? Google Earth nah. Google Earth tu boleh check. Lepas tu dah. Dan demikian lagi wajib ijtihad pada tiap-tiap sembahyang fardu, jika yakin ia akan salah ijtihad itu pada menentukan kiblat dalam sembahyang. Atau kemudian daripada sembahyang, maka wajiblah ia memulai sembahyangnya itu. Jadi dia kena ijtihad setiap kali sembahyang lah. Kau tak yakin hak dulu betul dah. Dan jikalau berubah ijtihad itu, maka wajiblah diamalkannya pada ijtihad yang kemudian daripada waktu yang lagi akan datang lah. Jadi dia lepas ijtihad dia tu dia pakainya, hak mana ngelah ni, hak mana dia lebih yakin ngelah ni. Tetapi jikalau ia dalam sembahyang, maka berubah ijtihadnya tengah-tengah sembahyang tu berasa bukan kau ni rasa kau ni nak kiri sikit kau kanan lagi kau. Maka hendaklah ia berpaling kepada pihak yang ditentukan dengan zonnya. Jika nyata bahawa padanya suatu tanda kesudahan ijtihad. Jadi lepas ijtihad tu ada tanda-tanda lain dah. Tengok matahari, tengok gapo nampak kau ni kali dah. Jadi tukar lah. Tengah semaya pun tukar. Boleh tukar lah. Tak sudut kaki lah. Kita tahu kau ni lebih tepatnya. Kita berpaling kepada arah yang kita rasa lebih tepat walaupun tengah semaya dah. Saat ni kan? Saat ni kisah lah. Ijtihad lah. Dan demikian lagi jika ia sembahyang 4 rakaat pada 4 pihak dengan ijtihad yang dahulu itu, maka sahlah sembahyangnya itu. Sah maya dah. Ijtihad ni sah lah. Yang tak sahnya tak tahu sekarang dah. Ijtihad ni ada petunjuk walaupun zon tu boleh dah. Matahari kau gapo kau dah. Dan demikian lagi jika seorang merujukkan sembahyang 5 waktu dengan ijtihad kepada pihak 5, dah. Maka sahlah sembahyang itu dah. Ijtihad ni ada kaedah nah. Ada petunjuk. Tak sen hak sembahyang pakai sembahyang tak tengok. Tak tengok petunjuk pakai agama tak boleh dah. Baca cari air lah, baca cari air nak tayamum dah. Usaha cara air tak ada tu baru boleh tayamum, bukan pakai tak ada kali baru kali dah. Kau ni kali kiblat dah, tak usaha langsung dah, tak cari petunjuk langsung tak boleh. Kalau dia cari petunjuk, walaupun setiap kali semaya tu berubah dah, 5 kali semaya 5 kali arahnya berlain sah semaya berlaku dah. Lagi tiadalah diqadanya semaya itu, tak perlu qada yang dikerjakannya dengan ijtihad yang dahulu itu, kerana ijtihad yang kemudian itu tiada membatalkan ijtihad yang dahulu dah. Ijtihad hak kriya ni tak membatalkan ijtihad dulu. Hak dulu tu zaman dia gitulah dah. Tapi jika nyata kesalahan ijtihadnya yang dahulu itu, maka benarlah ijtihadnya yang kemudian juga, maka tidak sah sembahyang yang dahulu itu. Kalau yakin hak tu salah, sah je betul hak ni dah. Jadi kata kena qada dah. Tu ikut mazhab kita lah, masalah itu tak perlu dah.
Ke-28 mengetahui bahawa sembahyang itu fardu dan mengetahui segala rukunnya dengan membezakan segala fardunya daripada sunatnya. Kena tahu mana fardu mana sunat dah. Syarat sembahyang ni. Dan jangan mengiktikadkan tiap-tiap rukunnya dengan sunat. Itu masalah utama. Rukun mesti anggap wajib, tak boleh anggap sunat. Dan jika diiktikadkannya demikian itu, maka tiada sah sembahyangnya. Tapi jika diiktikadkannya setengahnya fardu dan setengahnya sunat, dan tiada tiada ditakarinya fardu itu dengan sunat, maka sahlah sembahyang itu dah. Sebenarnya lebih kurang je, bukan mesti sebut 13 rukun ke berapa rukun dah. Lebih kurang tu kita kira dimaafkan lah. Kita ni style 13 rukun mazhab ngaji zaman Nabi tak cerita pun mesti. Bila 13 rukun umum gitu dah, sahabat ikut gitu dah. Ada hak tahu. Orang ni mesti ada tak tahu pasal dah. Jadi benda tu kita kena mudah lah, jangan kita kita tak tahu sikit lah. Kira batas main. Tu pun khilaf pun ada lagi dah. Tumak ninuh ke apa setengah-setengah masalah lain tidak rukun lah. Setengah hendak orang kita sunat masalah lain wajib gitu. Jadi benda tu fleksibel lah dah. Bab sifatus solah. Ini pada bab menyatakan peri semayang. Bermula segala rukun semayang itu 19 perkara. Rukun semayang 19 perkara sini. Kitab ni kata 19 bukan 13 lah. Rukun pertama niat dengan hati. Seperti firman Allah Ta'ala. Wa ma umiru illa li'abudullah mukhlishin lahuddin. Jadi tiada dititahkan oleh Allah akan mereka itu melainkan berbuat ibadat akan Allah Ta'ala dengan ikhlas. Baginya juga agama yang sebenarnya, maka murad yang dikendaki daripada ikhlas itu niat. Jadi niat, ikhlas tu niat. Niat ni cerita nombor 1 ikhlas, bukan jenis dia. Tapi itulah keadanya cakap nak ikhlas. Ikhlas tak mana pun dia kena betul. Tahu apa buat dulu dah. Jadi sebelum keikhlasan itu kena tahu buat apa dah. Dan sabda Nabi SAW, innamal amal binniyat, yakni hanya sahaja segala amal syarak tiada kebilangan, tidak dikira lah, hanya dengan niat sejua baru kira dah. Maka adalah bagi niat itu beberapa syarat, iaitu pertama qasad. Sengaja dah. Maka hendaklah diqasadkan dengan niat itu berbuat sembahyang. Seperti meniatkan usalli sahaja ke sembahyang dah, atau uaddi dah, yakni kesembayangkan sengaja dah. Itu qasad. Dan yang ta'yin itu menentukan waktunya, jenisnya dah. Dan ta'arud iaitu menentukan fardu. Jadi jenis ta'yin itu jenis, ta'arud tu fardu dah ataupun sunat. Seperti zuhur atau sebarang sebagainya. Adalah sembahyang itu 3 bahagi. Pertama sembahyang fardu, maka syarat niatnya itu 3 perkara. Seperti yang tersebut itu. Kedua, kalau sembahyang fardu kena ada qasad, ta'yin ta'arud dah. Kalau sembahyang fardu tu kena ada berlaku dah. Kedua, sembahyang sunat yang mutlak itu tiada muqayyad, ditentukan dengan waktu, tiada baginya sebab, seperti sembahyang tahiyatul masjid dan sunat wuduk dan istikharah dan ihram dan tawaf, maka syarat niatnya itu suatu jua, iaitu qasad. Ketika sembahyang sunat yang berwaktu, seperti sembahyang sunat yang dahulu daripada zuhur. Dan kemudiannya dan maghrib dan isyak dan sembahyang sunat yang tersebab, iaitu seperti sembahyang Aidul Fitri dan Aidul Adha dan khusuf asy-syamsi dan khusuf al-qamar, sembahyang gerhana dah. Dan sembahyang istisqa, sembahyang minta hujan. Maka syarat niat pada kedua sembahyang itu 2 perkara. Pertama qasad, sengajalah. Kedua ta'yin, menentukan jenis niat dah. Dan lagi syarat niat itu hendaklah ia mengqaranahkan dengan qasad, serentak dengan qasad lah, atau ta'yin atau ta'arud fardu atau tidak, atau ma'mum dan qasar pada orang yang musafir, dan imam atau ma'mum pada orang yang sembahyang jemaah. Hak lain itu tidak wajib nak niat, tak tidak wajib lah tentukan ma'mum imam, tapi sembahyang jemaah kena wajib dia ma'mum ke imam lah. Maka murad yang dikenaki daripada muqaranah ni, serentak lah, menyertakan itu, iaitu mengingatkan segala yang tersebut itu. Maka iaitulah disertakan dengan pertama-tama takbiratul ihram. Lagi jangan lalai mengingatkan dia hingga kesudahan takbiratul ihram, iaitu dimulai daripada alif Allah dan disedahi dengan ra akbar. Jadi muka mazhab kita asalnya gitulah. Masuk niat, masuk Allah akbar. Nah dah. Tapi kita kiranya sebenarnya boleh. Ramai jumhur ulama 3 mazhab lain dia tidak masuk Allah akbar, niat ni sebelum akad takbir lagi dah.
Dan dia tidak jadi rukun solat, ia jadi syarat sah solat. Tak apa situ kan. Syahadan adalah niat itu 3 bahagi. Pertama basitah, iaitu seperti yang tersebab itu. Kedua aruf urfiyah, iaitu sekira-kira dapat ia mengingatkan sembahyang. Maka kafalah, niat cukuplah niat itu pada segala awam. Orang awam cukup dah. Demikian kata Imam Nawawi dan Syekh Ibn Rif'ah dan Tajuddin As-Subki mengikut Imam Ghazali. Sekat itulah. Jadi ia katanya ia tahu sebab apa. Ada dia tahu dia nak sembahyang apa dah. Cukup dah niat ni. Jadi niat ni dia tahu nak sembahyang apa dah. Tu kira niat ni pada dah. Mengikut Imam Ghazali dan ustaznya dan Imam Al-Haramain, tok guru dia dah. Maka ketahui daripada ibarat niat urfiyah itu bahawa janganlah lalai ia daripada mengingatkan dia niat sembahyang tak kala takbiratul ihram. Itu pendapat Imam Ghazali dan Imam Nawawi dah. Apalah gitulah, kita tahu nak sembahyang apa dah. Ketiga, tauzi'iyah, iaitu masuk sukun. Mensuku-sukukan niat itu berbetulan dengan tiap-tiap suku takbir, yakni menjadikan tiap-tiap bahagi niat berbetulan dengan tiap-tiap bahagi takbir. Maka tidak sah yang demikian itu, dan demikian lagi tidak sah niat jikalau gugur dahulu daripada takbiratul ihram atau terkemudian. Mengikut ni lah. Dalam kitab ni ada sebut sambil yang tadi ni. Dia kata boleh niat sebelum akad takbir dah. Terutama orang was-was tu lah. Jadi sini dia kata mesti dalam takbir dah. Tak boleh keluar dah. Tak boleh awal, tak boleh kedia, tak boleh. Sebermula tiada wajib menentukan rakaat dan menyebutkan adab atau qada, dan menyebutkan lillah ta'ala dan Allah Ta'ala. Tetapi sekali itu sunat juga, tidak wajib dah. Sekadar tahu, dah tahu semai zuhur, automatik dapat rakaat gitulah. Dia tahu jenis apa, automatik kita mengaji dah. Kita tahu dengan ilmu kita, bahawa tu automatik lah 2 rakaat, 4 rakaat. Masalah sah sembahyang adab tunai itu dengan niat qada. Niat qada tunai dah. Atau sembahyang qada itu dengan niat adab. Sebab uzur seperti ghubar, seperti apa kata debu ke apa ni dah, atau barang sebagainya, makna qada dan adab tunai lah. Qada tu qada lah, ada qada segitu dah. Itu pada istilah lughah sama juga, tetapi ikut bahasa sama dah. Qada dengan adab ni tunai belaka kalau kira. Dan qada ni boleh tunai habis waktu gitu lah. Tapi jika diniatkannya dan demikian itu serta diketahuinya akan kesalahannya, maka yang tiada sah. Dan jika dikendakinya dengan niatnya itu makna istilah syarak, serta dikosakannya dengan qada itu akan adab, atau dengan adab itu akan qada, maka tiadalah sah niatnya itu kerana ia bersenda-senda. Kalau ia main dah, kalau ia tak faham tu, sengaja nak memunah kesembahyang, tahu dah sembahyang zuhur biasa niat qada, tahu nak qada niat tu. Tapi kalau kadang ia tak faham istilah qada dengan adab ni, atau kata ke situ pada apa, pasal istilah tu tidak penting. Mana yang faham, yang pentingnya faham dalam hati dia nak sembahyang apa. Dan demikian lagi sunat melafazkan niat dengan lidah, dan sunat menghadirkan niat dahulu daripada takbiratul ihram supaya menolong akan muqaranah. Menurut muqaranah, dan lagi sunat menyebut mustaqbil qiblah pada lafaz niat. Menghadap kiblat koyak juga dah. Jadi kata lafaz niat ni mengikut mazhab kita sebut lidah ni sunat lah. Tapi mazhab lain setengah-setengah tu marah lah, kata bid'ah lah. Kalau kita buat jaga lah, takkan ada sama dah. Takkan sama-sama kita sebut niat, lafaz niat ni. Jadi budak kecil lah kita baca doa derah-derah ni. Sebenarnya doa ni baca slow-slow je pada dah. Nak ajar budak kecil kau, dia baca derah doa dia. Doa masuk tandah, doa gapo, doa makan baca derah dia. Sedangkan semua doa tu sebenarnya di segi sunnah nak baca perlahan je dah. Syahadan tiada memberi mudarat bersalahan lidah dengan hati, seperti umpama seorang diqasadkan dengan hatinya sembahyang zuhur, maka terlanjur lidahnya dengan asar. Lidah sebut asar, maka sahlah sembahyang zuhurnya.
Tetapi tiada sah niat jikalau syak ia adakah ia meniatkan zuhur atau asar. Tak sah pula kalau niat dalam aku syak ni aku niat gapo ni. Pasal kena tentu jelas. Dan demikian lagi tiada sah niat jika diubahkan bilangan rakaat dengan disengajanya seperti pada sembahyang zuhur diniatkannya 3 rakaat atau 5 rakaat dari kerana ia bersenda-senda. Tadi kita tahu dah sembahyang itu maghrib 3 rakaat, niat 5 rakaat ni kena ngani dah gua bewa tu batal. Tak sah sembahyang dia dah. Rukun yang kedua takbiratul ihram iaitu melafazkan Allahu akbar. Rukun kedua. Pada yang kuasa maka tiada memberi mudarat, diam sedikit antara dua kalimah takbir. Pada qadar senapah jua atau bertambah sedikit jua yang tiada mengubahkan nama takbiratul takbirah. Tu seperti Allahu akbar atau Allahu jalil, Allahu jalil akbar atau Allahu azza wa jalla akbar atau Allahu akbar min kulli syai'in, tetapi terutama janganlah dibawa yang demikian itu. Jadi ya nak ayat bunyinya ada takbir-takbir ni tambah sikit kan. Dia tidak sampai ubah makna-mana dan dia ni tidaklah batal tak sah sembahyang itulah. Cumanya dia kira tak molek jugalah. Hak moleknya ikutlah pasal asal yang diajar oleh Nabi, Allahu akbar saja. Syahadat tidak sah Allahu akbar, Allahu kabir atau Allahu azam atau Allahu ajal atau Allahu rahmanul akbar atau Allahu la ilaha illahu akbar atau Allahu la ilaha illahu al-malikul quddus akbar. Tak sah pula kalau sebut gini. Dan demikian lagi tiada sah takbir seperti membaca suatu huruf yang mengubahkan makna, iaitu seperti membaca alif Allah dengan mad Allah begitulah, atau menambah alif kemudian daripada ba akbar gitu kan, atau membaca ha pada Allah dengan tasydid atau menambah alif kemudian daripada ba akbar, atau membaca ha pada Allah dengan tasydid atau menambah waw dahulu daripada Allah, atau menukar alif akbar dengan waw akbar jadinya, atau menukar kaf akbar dengan alif atau dengan menambah waw yang seakan-akan atau berbaris antara dua kalimah, atau menambah mad alif antara alif lam dan ha alif lam. Dia tambah huruf ke apa dah. Jadi tak boleh berlaku tu tak sah lah tu. Jadi ubah makna tambah huruf tambah ke apa. Tapi sunat cumanya kenakan ra dalam ra kabar tu, dan melainkan tiada memberi mudarat segala tersebut pada orang yang gagap dan telo atau bersabar. Tapi Allah akbar ni tersebut banyak kali huruf tu dimaafkan pada orang gagap ni. Lepas tu syahadat adalah syarat takbiratul ihram itu hendaklah diperdengarkannya pada dirinya. Dia sendiri kena dengar dah. Dan demikian lagi sekalian baca yang wajib jika tiada ia tuli atau barang sebagainya. Kalau tak tuli tak gapo ni, dia kena baca dan dia dengar telinga dia dah. Adapun barang siapa yang tidak dapat menyebut lafaz takbir dengan bahasa Arab, maka wajiblah ia membahasakan dengan bahasa dirinya. Lagi wajib atasnya belajarlah takbir dengan bahasa Arab juga dah. Jadi bila belajar tu tak boleh sebut lagi bahasa Melayu. Tak apa untuk memula semaya begitu ada. Dan demikian lagi wajib atas wali mengajar anaknya atau sahayanya jikalau ia berajar itu dengan pergi-pergian sekalipun. Nak belajar tu siapa kau? Pak semua sapi ke apa kena ajar lah. Pok dia sibuk tak boleh mengajar dah. Kerja ke apa kena atas tempat ngaji dah. Masalah jikalau seorang takbir berapa kali serta berniat ia pada tiap-tiap takbir itu, maka sahlah niatnya kalau bertakbir banyak kali. Jika ada takbirnya itu ganjil dan tiada sah jika ada takbir itu genap, kerana tak kala hasil niatnya pada takbir yang pertama, maka batallah sembahyang sebab takbir yang kedua itu membatalkan takbir yang pertama. Dan jikalau tiada ia menyebutkan pada tiap kalinya itu, iaitu diputuskannya niatnya itu dengan segala yang pertama, lagi tiada ia membawa suatu bacaan yang membatalkan niat seperti mengulang-ulang lafaz niat, maka segala takbir yang diulang itu jatuh akan dikerja
jatuh akan zikir jua, iaitu tiada memberi mudarat, yakni jika tiada ia berniat kemudian daripada tiap-tiap dua takbir yang membatalkan takbir yang pertama atau tiada diniatkannya akan sembahyang, maka batallah niatnya pertama. Adalah sah niat dengan takbir yang kedua, dan jika tiada ia mengubahkan niat takbir yang pertama itu, maka tiada beri mudarat. Jadi apa-apa cerita panjang pun ceritanya, hak kita bicara kitab ni pada sebut, ia kira takbir ni tak boleh, kena ganji lah. Kalau kedua tu, kalau jenis cerita ni kita waswah ni je. Kalau waswah kan, kalau kedua tu kira tak boleh, kena ketiga pula dah. Tapi benda tu kalau segi dalilnya tak jelas. Kita tak jumpa pun Nabi ajar gitu cara dia dah. Waswah tak waswah, tak jumpa lagi dah. Adapun segala yang membatalkan itu jika ada dengan sahaja, tetapi jika dengan lupa, maka iaitu tiadalah batal semayangnya. Kalau tak sengaja buat 2 kali, 3 kali, 4 kali, tak ingat pasal tak sengaja dah. Wasbah apa tak sengaja, dia kira dimaafkan lah. Faedah, hanya saja dinamai akan takbir itu dengan takbiratul ihram kerana jadi haramlah pada musalli, orang semayang itu, barang yang ada halal padanya dahulu daripada takbiratul ihram. Sebelum semayang itu boleh buat apa, makan, minum, boleh nak kecek ke boleh. Dia tak start amalnya jadi haram, start perkara diharamkan lah. Seperti makan dan minum dan berkata-kata dan bersebagainya sebelum akad takbir itu. Boleh buat berlaku, tiba-tiba akad takbir tak boleh makan, tak boleh minum. Rukun yang ketiga, qiyam, berdiri, iaitu berdiri pada sembahyang fardu jikalau sembahyang nazar atau fardu kifayah atau sembahyang kanak-kanak sekalipun. Jadi sembahyang kanak-kanak pun, kalau nama sembahyang fardu zuhur, fardu apa, dia kena berdiri dia. Maka hendaklah ia kuasa berdiri jikalau dengan tulang suatu sekalipun, maka wajib berdiri itu daripada permulaan takbiratul ihram lagi dah. Jadi kena diri lah, start maya lagi dah. Dan syarat berdiri itu hendaklah membatukan tulang belakang jikalau dengan bersandar sekalipun. Tetapi jikalau berdiri bongkok dengan sekira-kira tiada dinamai berdiri, maka tiada sah lah semayangnya dah. Maka jadi kalau tak diri napuk macam duduk dah, bokok kuat dah, okey orang panggil berdiri, tak sah semayang dia, kecuali dia tu penyakit memang bokok sungguh dah. Maka jika tiada kuasa ia berdiri betul, maka berdiri bengkok dan bongkok mana sedapatnya dia. Kena bongkok juga, kena sedapatnya, ia kena buat tak beri macam berdiri lah. Dan wajib ia tunduk pada rokoknya terlebih daripada berdiri, itu jika ia kuasa. Jadi kalau ia bongkok setengah, masa rokok terendah lagi, masa sujud terendah lagi dah. Jika tiada kuasa ia berdiri demikian itu, maka duduk ia betapa kehendakinya. Kalau tak boleh diri juga, duduklah semayang boleh duduk walaupun fardu dah. Dan hendaklah ia rokok lampau daripada hak kedua lututnya dah. Rokok tu biar rendah lagi lah. Dan terakhir berrokok itu berbetulan dahinya dengan tempat sujud. Maka jika ditakuti ia duduk, maka wajib ia sembahyang berbaring. Jadi tak boleh nak main boleh duduk, boleh main boleh baring dah. Maka dijadikannya makanya dan kedua hujung jari tangannya menghadap kiblat. Jadi dijadikannya mukanya dan kedua hujung jari tangannya menghadap kiblat. Masa takbir kawan, dia kena menghadap kiblat lah. Tetapi sunat berbaring itu dengan rosok kanan, maka jika lemah ia daripada berbaring, maka sembahyang ia melentang kedua kakinya ke kiblat. Jadi moleknya miringkan, bukan molek angkat kepala tinggi kepala dia. Kalau tak boleh juga miringkan itu, baru angkat kepala tinggi, bawah batak dia tinggi kepala dia. Dan wajib ia meninggikan kepalanya sedikit dengan sesuatu supaya menghadap kiblat. Jadi kalau bila tidur letak gitu, dia kena tok batal lah supaya nampak yang menghadap kiblat. Dan wajib mengisyaratkan dengan kepalanya pada rokok dan sujud. Dan wajib ia mengisyaratkan pada sujud terlebih daripada rokok sekadar kuasanya. Jadi masa rokok, masa sujud tu lebih rendah daripada rokok lah. Maka jika tiada kuasa ia mengisyaratkan yang demikian itu, maka disyaratkanlah dengan kejap mata, kejap mata, tutup mata lah. Ada sekalian perbuatan sembahyang, maka jika tiada ia kuasa akan demikian itu, maka dilakukannya segala perbuatan sembahyang itu dalam hatinya. Kalau tak boleh juga baru sembahyang dalam hati. Tapi nak nyabuinya, dia tunjuk syarat. Kalau tak boleh gerok, syarat rokok dengan klip mata pun tak apa. Kalau nak rokok nak gerok tak boleh, sakit pinggir kuat dah.
Hatinya ada okay, habisnya. Syahadat sekali-kali tiada luput sembahyang daripada segala mukallaf hingga selama lagi ada akalnya dah. Cerita ni walaupun dia sakit tamat pun dia tetap kena sembahyang, wajib sembahyang selagi tak hilang akal je dah. Adapun harus bagi orang yang kuasa mengerjakan sembahyang sunat serta ia duduk atau dengan berbaring juga seperti sabda Nabi SAW, man salla qa'iman fahuwa afdal wa man salla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im wa man salla muttaji'an falahu nisfu ajril qa'id wa yaq'udu lil ruku' was sujud. Nah, jadi barang siapa sembahyang berdiri maka iaitu terafdal, dan barang siapa sembahyang duduk baginya setengah pahala sembahyang berdiri. Dan barang siapa sembahyang berbaring maka baginya setengah pahala sembahyang duduk, dan hendaklah duduk kerana rukuk dan sujud riwayat Bukhari. Jadi kalau dia boleh duduk, duduklah. Kalau tak boleh rukuk, bayar baring begitulah. Tapi janganlah ia mengisyaratkan pada rukuknya dan sujudnya. Kalau boleh gerak rukuk sujud, ikut isyarat. Rukun yang keempatnya membaca Fatihah. Membaca Fatihah pada tiap-tiap rakaat tak kala berdiri melainkan pada sembahyang orang yang masbuk. Jadi orang masbuk ni yang mari lewat tak ada baca Fatihah bersama imam. Rukuk dan lupa tak apalah. Dia didahului oleh imam maksudnya. Dan pada sembahyang orang yang uzur, iaitu yang tiada mengetahui baca Fatihah atau barang sebagainya, seperti sabda Nabi SAW, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Jadi tiada sah sembahyang bagi barang siapa yang tiada membaca Fatihah pada tiap-tiap rakaat. Pada tiap-tiap rakaat. Riwayat Bukhari, hadis kuatlah. Dan Muslim, Bukhari Muslim. Adapun Bismillahirrahmanirrahim itu suatu ayat daripada Fatihah juga. Jadi amalan jumhur ulama kata Bismillah itu masuk Fatihah lah. Dan membaca Fatihah itu janganlah lahan, jangan salah lah, iaitu mengubahkan makna lafaz Fatihah. Tak boleh ubah makna, bahaya dah. Dan wajib memeliharakan segala hurufnya, maka jika dibaca orang yang kuasa atau daya kuasa belajar dia, maka dituturkannya. Jadi dia kena baca huruf ni sekadar belajar lah. Sekadar ingat lah. Suatu huruf yang lain maka tiadalah sah bacaannya. Itu seperti menukarkan dad dengan za. Jadi kena betul baca Al-Fatihah. Ada nombor satu dah. Atau ditukarkan ra pada ghairul maghdubi alaihim tu dengan ain, atau ghairul maghdubi tu ma'du. Tak boleh tak? Atau mensukarkan zal pada allazi dengan dal, iaitu kazal dengan dal. Jadi tak boleh lah. Atau tukarkannya dengan zai, atau ditukarkan dengan ha. Alhamdulillah. Jadi tukar banyak kali dah. Ubah makna, jadi tak boleh lah. Tak sah banyak. Alhamdulillah dengan tukar ha pada alhamdulillah dengan ha, atau ditukarkannya baris di atas pada an'amtu dengan depan dah. An'amta dengan baris depan, an'amtu dah dengan baris di bawah. Dan demikian lagi wajib memeliharakan segala tasdidnya, iaitu 14 tasdidnya, kena jaga dah. Dan jikalau yang tinggalkannya suatu tasdid maka batallah semayangnya. Dan lagi terkadang jadi kafir jika dikandaki gini. Dan jikalau ditinggalkannya suatu tasdid maka batallah semayang dia dah. Itulah. Maksud tak cukup urus lah. Dan lagi terkadang jadi kafir. Kalau maknanya jadi kafir jika diketahuinya lagi dengan disengajakannya, seperti meninggalkan tasdid pada iyyaka, maka jadi maknanya cahaya matahari. Iyyaka sepatutnya pada engkau sahaja dah. Jadi cahaya matahari sini pula. Atau bacaannya qaf, iyyaka tu dengan baris bawah iyyaki. Jadi tak boleh laku tu. Jadi kalau kesalahan besar lah. Dan demikian lagi wajib membaca dengan tertib lagi berturut-turut, maka adalah putus membaca Fatihah itu sebab diam yang lanjut, yang lama lah, iaitu lambat yang lebih daripada qadar senafas jika tiada dengan sebab uzur. Dan putus Fatihah dengan diam sedikit serta
menghendaki memutuskan bacaan itu dah. Jadi kita berasa nak berhenti, batal sembahyang kita. Dan demikian lagi, putus Fatihah dengan membawa suatu zikir seperti membaca Alhamdulillah tak kala ia bersin. Jadi putus baca Fatihah, membaca semalam. Atau menyahut salam, atau menyahut orang yang bersin, atau meningkatkan haji orang yang lain. Dan daripada imamnya, melainkan jika ia lupa tapi tiada mengapa. Putus membaca Fatihah itu kerana membawa zikir yang sunat dalam sembahyang seperti menyahut imam dengan amin, atau mengucap a'udzubillah daripada tak kala membaca ayat azab, iaitu memohonkan rahmat Allah tak kala membaca ayat rahmah, atau tak kala mendengar baca imamnya, yang demikian itu. Jadi dia kena ikut tu lah, nak boleh dia ikut tu iman lah kira dah. Dia berhati baca tu iman. Dan demikian lagi tiada mengapa segala zikir yang sunat seperti mengucap bala ana ala zalika minasyahidin. Dengar ayat Quran tertentu dia baca gitu dah. Walaupun bukan solat. Tak kala membaca ayat Ali sallallahu bi ahkamil hakimin dan mengucap subhana rabbiyal azim, tak kala membaca fasbih bismi rabbikal ladzi azim. Daripada sabis marabbikal ala dan barang sebagainya. Dengarnya sekali yang demikian itu jikalau lain daripadanya imamnya sekalipun. Jadi kena perhati lah. Ya betul ya. Dan demikian lagi tiada mengapa membaca sujud tilawah tak kala mengingatkan imamnya. Ingat. Atau tak kala ia berhenti. Kerana memang pada bacaan atau lupanya, tapi jangan ia mengingatkan imamnya selama lagi ada imamnya mengulang-ulang bacaan kerana mengingatkan lafaznya. Jika tiada demikian itu, maka putuskanlah baca Fatihahnya itu. Getilah baca Fatihah dah. Tadi kena baca lah. Nak suruh ingat tu email tu, makmum boleh tegur baca tu email dah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.